Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita kembali bertemu secara maya bersama Ustaz Rohi Syam Abidin dalam pengajian online, study online bersama Ustaz. Apa semua, moga dalam keadaan yang sihat walafiat dan insya-Allah. Jadi pada kali ini kita bersama-sama dengan abang-abang kakak-kakak tingkatan 2. Yang mana kita akan teruskan pengajian kita pada bidang yang seterusnya, pada tajuk yang seterusnya. Jadi tanpa memasa, jom sama-sama kita mulakan pengajian kita pada hari ini untuk study online pendidikan Islam pada pelajaran 26. Tajuknya muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Masya-Allah, tajuk yang cukup hebat. Tajuk yang cukup perlu untuk kita sama-sama telusuri dan sama-sama kita ambil iktibar supaya dapat kita laksanakan dalam kehidupan seharian kita, kerana ia sangat berkaitan dengan insan yang paling kita sayang, iaitu ibu bapa dan juga ahli keluarga kita. Okey, jadi tanpa masa, jom kita mulakan untuk yang pertama. Kita mulakan seperti biasa, duduk kita dalam keadaan yang tertib dan tenang. Duduk dalam keadaan yang paling selesa untuk kita memperolehi ilmu. Khususnya, marilah sama-sama kita buka dengan baca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Khususnya sama-sama kita baca doa. Moga-moga Allah mempermudahkan urusan kita, menerangkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, seterusnya seperti biasa, kita pastikan semua peralatan yang sesuai untuk pembelajaran kita siap berada di hadapan. Pen, pensel, kertas kita, buku teks jangan lupa, buku nota, buku rujukan pun boleh kita bawa bersama. Dan jom ikhlaskan hati untuk belajar. Fokus untuk pembelajaran pada kali ini pada bidang akhlak Islamiah. Bidang akhlak Islamiah, buku teks muka surat 199 hingga 203. Nak habis dah ni. Jadi pelajaran kita yang ke-26, muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Alright, dah ready? Dah bersedia? Jom kita mulakan terus tanpa membasa. Sama-sama kita tengok pada yang pertama, dalil naqli kewajipan beradab kepada ibu bapa. Kita tengok apakah perintah Allah yang mewajibkan kita supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Apakah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita sentiasa berakhlak mulia dengan ayah dan ibu kita. Okey, kita tengok yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
Sadaqallahul azim. Maksud Allah sebut, hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membangga diri. Jadi anak-anak sekalian, dalam ayat ini Allah telah memerintahkan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada yang pertama sekali Allah sebut, iaitu kalau sesama manusia lah yang pertama sekali, buat baik kepada mak ayah. Yang kedua, dan juga dalam masa yang sama, buat baik kepada kaum kerabat, adik-beradik kita, buat baik kepada anak-anak yatim, buat baik juga kepada orang miskin, buat baik juga kepada jiran-jiran kita di sekeliling rumah kita. Sama ada yang dekat ke sekeliling rumah kita dekat tu, ataupun jiran-jiran yang jauh. Kemudian rakan-rakan sejawat kita, kalau di sekolah rakan-rakan sekelas kita, orang musafir yang terlantar dan hamba sahaya yang kita ada. Sungguhnya ni Allah sebut lagi, Allah tak suka, Allah tak berkenan dengan orang yang sombong, takbur, dan orang yang suka membesarkan diri dia, bangga pada diri dia. Alright. Jadi sama-sama kita ambil pedoman, panduan supaya kita dapat jadi orang yang dikasihi Allah, bukan orang yang dimurkai olehnya. Alright. Seterusnya kita tengok pada hadis Nabi SAW, yang mana hadis daripada Abdullah bin Amru. Rasulullah SAW bersabda, ridar rabbi fi ridal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Riwayat At-Tirmizi. Yang mana Nabi SAW sebut, rida Allah, rida Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala, terletak pada rida ibu bapa, dan kemurkaan Allah, yakni kemurkaan Tuhan, yakni kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kemurkaan ibu bapa. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh kerana itu, anak-anak semua, kita nak dapatkan redha Allah paling penting, paling utama dalam kehidupan kita. Namun begitu, kita perlu tahu bahawa apabila kita tidak mendapat kunci pada redha Allah itu, yakni redha daripada mak ayah, maka kita juga takkan dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, benda pertama yang perlu kita buat ialah kita buat baik pada mak ayah, kita dapatkan redha mak ayah kita, insya-Allah Allah akan redha pada diri kita. Seterusnya, jadi kita dah dapat tentang dalil, kita dah tahu tentang perintah Allah supaya kita berbuat baik kepada mak ayah kita. Jadi macam mana pula kita nak berbuat baik kepada mak ayah ni? Ustaz Yakin percaya anak-anak semua dah ada jawapan dan tahu dah apa yang perlu kita laksanakan. Dan begitu, jom sama-sama kita tengok juga apakah cara, apakah kaedah yang boleh kita lakukan untuk kita jadi orang yang terbaik kepada mak ayah kita. Yang pertama, dari sudut hati. Kita tengok daripada sudut dalaman kita, apa yang perlu kita buat, iaitu setiap anak wajib berkasih sayang terhadap mak ayah. Nombor satu, kasih sayang kepada mak ayah. Contohnya, sentiasa menjaga hati dan perasaan serta tidak membenci mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi inilah perkara yang pertama, perkara pokok untuk dapatkan redha mak ayah, iaitu kita kena tunjukkan kasih sayang kita kepada mak ayah dengan yang pertama, dalaman dulu. Jaga hati mereka, jaga perasaan mereka, dan jangan kita duk benci kepada mak ayah kita. Yang pertama. Yang kedua, kita perlu sentiasa memberikan perhatian, perlu sentiasa ambil berat dan selalu tanya khabar mereka, dan kita tolong mak ayah kita jika diperlukan. Jadi jangan duk tunggu mak ayah ni masak tolong mak, baru kita kalut nak pergi. Masak tolong ayah, baru kita gelut nak bangun pergi tolong. Kalau boleh kita ni tolong mak ayah kita tanpa disuruh, itu lagi cantik. Kita nampak mak ayah kita duk buat kerja macam berat, kan, kita terus pergi bangun, mak, cik nak tolong, ayah, cik nak tolong, seronok mak ayah tak, gitu. Jadi sentiasa kita ambil berat, tanya khabar mak ayah, dan sentiasa bagi bantuan kepada mak ayah kita jika diperlukan. Jadi yang kedua. Yang ketiga, dari sudut hati, kita perlu menghormati antara satu sama lain.
pupuk kasih sayang dan membina keluarga bahagia. Ini menunjukkan kepada bukan sekadar mak ayah kita kan, tapi kepada adik-beradik kita. Nah, apa yang kita perlu buat? Tunjukkan wajah kita yang ceria, senyum, jangan masam muka depan depa kan. Jangan duk sebek. Tara kata sebek ni apa dia, duk tarik muka lah. Sebek ni macam dia tak apa nak senyum. Apa ayat dia nak sebut, tapi faham lah tak. Dan menunjukkan muka manis di hadapan mereka. Macam mana pun mungkin kita dalam stres kan, stres mengaji, stres belajar, tapi depan mak ayah kita jangan kita tunjuk kita stres tu. Boleh lah, insyaAllah. Okey, seterusnya ini melalui hati dulu. Okey, dan seterusnya dari sudut percakapan, apa yang boleh kita lakukan? Itu yang pertama, kita sentiasa bersopan santun, sentiasa bercakap dengan nada suara dan intonasi yang lemah lembut. Contoh disebut, tidak meninggikan suara dan marah. Ni mak ayah kita cakap sepatah, kita balas 1000 patah. Tu dia, banyak sungguh kan. Bukan sekadar 1000, tapi nada kita pula ada naik turun. Bukan sekadar turun banyak, naik yang lagi tinggi kan. Itu yang berbahaya tu. Jadi kita disuruh untuk kontrol kita punya suara. Jangan kita meninggikan suara depan mak ayah kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tidak menyanggah percakapan ibu bapa. Mendengar dengan penuh perhatian. Jika tidak bersetuju dengan apa yang diperkatakan, apa yang perlu kita buat? Diam saja. Kadang-kadang mak ayah kita kan terlalu ambil berat dekat kita sebab sayang dan juga kasih kepada kita. Jadi ada kala kita buat salah, mak ayah kita tegur, mak ayah kita beri nasihat. Walaupun kita kadang-kala kita tak dapat nak terima, kadang-kala kita rasa macam mak ayah tak perlu nak ajar contoh kan, kita dah besar, mak ayah tak perlu nak tegur, kita boleh fikir sendiri dah kononnya kan. Kita tak setuju, tapi kita sebagai anak perlu jaga adab depan mak ayah. Apa yang perlu kita buat? Jika kita tak setuju, paling perlu jaga, jangan kita balas balik. Maknanya jangan menyanggah apa yang disebut oleh ibu bapa kita. Jadi apa perlu kita buat? Diam, tenang, relax, cool kan. InsyaAllah dalam masa yang sama, ayah kita, mak kita pun akan cool lah. Lepas pada tu kita bincang elok-elok dengan mak ayah kita. Mudah kan? Mudah, insyaAllah kita try. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, menggunakan suara yang lembut bagi menyenangkan hati dan menjaga perasaan mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak cakap dengan mak ayah kita, kita pilih perkataan, kita pilih suara. Nak kena pilih juga sebenarnya. Supaya nak jaga hati, nak jaga perasaan mak ayah kita. Mak ayah kita bukan macam kawan-kawan kita kan. Kadang-kadang duk anggap macam kawan, itu yang jadi masalah tu. Duk cakap lebih kurang. Jadi itu sangat tidak baiklah ditonjolkan oleh seorang anak yang soleh dan soleha. Jadi pilih suara, kita gunakan suara yang paling lembut, kan. Bukan lembut tu maksudnya yang tu kan. Bukan maksudnya macam tu. Lembut ni yang menyenangkan hati lah, menjaga perasaan mak ayah kita. Okey, boleh hati dan juga percakapan. Kemudian nak jaga, nak tunjukkan kita ni beradab dengan mak ayah. Tadi hati, percakapan. Sekarang kita tengok pula pada tingkah laku apa yang kita boleh buat untuk nak beradab dengan mak ayah. Yang pertama, sentiasa menziarahi ibu bapa dan keluarga jika tinggal berasingan. Ni yang apabila dah dewasa lah, ataupun bila duduk asrama dan sebagainya. Jadi kita duduk berjauhan dengan mak ayah kita, duduk berjauhan dengan keluarga kita. Jadi bila kita ada masa, ada peluang, maka baliklah kita bertemu dengan mak ayah, bertemu dengan keluarga kita yang lama dah tak jumpa dah. Dengan mengunjungi mereka dapat menghilangkan perasaan rindu terhadap anak dan cucu. Gitu. Allah SWT. Jadi insyaAllah kita buat yang terbaik supaya dapat kita terus eratkan silaturahim antara kita, mak ayah kita, adik-adik kita, keluarga kita, dan dapat terus eratkan kasih sayang sama kita, insyaAllah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua,
menjaga hubungan baik dengan kawan ibu bapa. Oh, ini pun perlu juga. Bukan sekadar kita buat baik dengan mak ayah, bukan sekadar kita buat baik dengan adik-beradik kita, tapi kita juga perlu buat baik dengan kawan-kawan mak ayah kita. Ayah mak ayah kita ada kawan, kita jumpa kawan mak ayah kita, perlu juga kita buat baik dengan dia. Bukan kita kawan ayah aja, kawan mak aja, lek dah buat dono je lah. Jangan kan, sama-sama kita tegur sapa dengan kawan ayah mak kita, supaya dapat apa? Mengeratkan silaturahim dalam masyarakat. Kan mak ayah, kawan mak ayah tu, anak siapa lah ni, baik ya, silap-silap buat menantu nanti, gitu. Okey, yang kedua. Yang ketiga, merawat dan menjaga ibu bapa yang sakit dan tua. Ini apabila sampai masa nanti kita umur panjang, ayah mak kita umur panjang, dan sampai masa depa sakit dan tua, Allahumma salli Muhammad, maka kita perlulah untuk merawat dan menjaga ayah mak kita. Contohnya apa dia? Bawa mereka ke hospital untuk mendapat rawatan yang sepatutnya. Jadi mak ayah kita sakit, mak ayah kita dah tak larat nak urus sendiri, jadi tak ada siapa yang nak mengurus. Siapa yang nak urus ni? Kita lah. Kita lah ambil peluang tu untuk nak berbakti kepada mak ayah kita. Okey, yang ketiga. Yang keempat, kita nak beradab dengan mak ayah kita di sudut tingkah laku, maka berilah nafkah atau perbelanjaan kepada ibu bapa. Jadi insya-Allah sama kita doakan, moga-moga kita mampu dari sudut diri kita sendiri, dari sudut nafkah diri kita, nafkah keluarga kita, dan insya-Allah ada lebih kita bagi kepada mak ayah kita, kita bagi kepada keluarga terdekat kita. Kerana Nabi sebut sebaik-baik sedekah ialah sedekah kepada ahli keluargamu. Keluarga yang kita lah, keluarga kita kalau kita dah kahwin kan, isteri, anak-anak, kemudian mak ayah kita, kemudian adik-beradik kita yang terdekat. Itu sedekah yang paling hebat, yang paling bernilai, paling terbaik, insya-Allah. Okey, jadi ini cara beradab dengan ayah dan ibu. Seterusnya kita tengok pada yang ketiga, iaitu kepentingan beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Jadi apa yang kita dapat, apa pentingnya, apa perlunya kita beradab dengan ayah dan ibu dan juga keluarga kita. Jadi umat Islam dapat, yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul yang menghendaki setiap orang Islam beradab dengan ibu bapa dan keluarga. Jadi nombor satu, Allah suruh kita buat baik dengan mak ayah, Nabi suruh kita berbakti kepada mak ayah. Jadi bila kita dah buat, insya-Allah nombor satu clear, iaitu kita buat apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi suruh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kita dapat ataupun apa yang perlu untuk kita lakukan dan kita akan perolehi, itu membina kewibawaan diri. Keluarga yang bahagia dan saling berkasih sayang dapat membentuk individu yang berjaya dunia dan akhirat. Nak dapat berjaya dunia dan akhirat, antara caranya ialah kita sentiasa hubungkan kasih sayang sama kita, kita sentiasa bahagiakan orang di sekeliling kita, kita sentiasa mewujudkan suasana dan perasaan saling mencintai antara kita, antara mak ayah kita, antara seluruh ahli keluarga kita. InsyaAllah dengan kasih sayang dan juga cinta tersebut akan membawa kita kepada kejayaan dunia dan akhirat. Dua-dua sekali kita akan dapat, insyaAllah. Okey, seterusnya yang ketiga, umat Islam dapat menjadi contoh teladan, kerana setiap orang yang beradab dengan ibu bapa akan diikuti oleh orang lain. Jadi yang ketiga ni jadi contoh teladan. Orang akan tengok baiknya anak ni, baiknya saudara ni, saudari ni. Kan aku nak follow dia lah, aku nak jadikan dia idola lah, aku nak jadikan dia sebagai ikon lah. Gitu kan. Orang akan ikut orang apa benda-benda baik ni. Jadi kita pun tumpang pahala, kita pun dapat saham kebaikan juga. Jadi tak sia-sia apa yang kita buat, orang akan follow. Cuma kita jangan besar diri lah, aku dah famous, aku dah hebat, orang dah follow aku kan. Jadi dah, niat kita kerana Allah, niat kita nak bahagiakan mak ayah. Alright. Okey, yang ketiga. Yang keempat, membina keluarga yang bahagia kerana saling membantu. Jadi bila ada ahli keluarga kita dalam kesusahan, kita lah yang membantu ahli keluarga kita, supaya dapat bina keluarga yang bahagia.
bukan sekadar keluarga kita, akan tapi keluarga yang terdekat, adik-beradik kita yang terdekat. Alright, boleh insyaAllah. Okay, seterusnya kita tengok sikit spektrum ilmu. Hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu, ni masya-Allah seronok ni kita baca solat apa nama ni, hadis ni nah, ayyul amali ahabbu ila Allahi. Ni Abdullah bin Mas'ud tanya kepada Nabi, ayyul amal ahabbu ila Allahi. Qala, ni Nabi sebut, Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha, yang pertama. Qala summa ayyu, apa lagi? Qala birrul walidaini. Jadi muttafaqun alaih. Ada hadis satu lagi tambahan, iaitu jihadu fi sabilillah. Nabi sebut 3 perkara yang amalan yang dikasihi oleh Allah. Allah suka benda ni. Yang pertama Nabi sebut solat pada waktunya, solat awal waktu. InsyaAllah bila kita buat, Allah kasih kat kita. Yang kedua apa pula? Yang kedua, buat baik kepada mak ayah. Jadi hadis ni sangat penting untuk kita pegang dan kita amal bersama. Alright. Okay, seterusnya kita tengok pada amalan. Jom sama-sama kita doa. Sememangnya doa ni dah kita hafal, dan sememangnya doa ni pun dah kita baca setiap kali selepas solat fardu kita kan. Sampaikan ada yang menyanyi, buat nasyid lah. Biasa ingat macam mana? Okey, sama-sama. Allahumma ighfir, ni Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkan dosa kedua ibu bapa yang menjaga kami dari kecil hingga dewasa, kami dari kecil hingga dewasa. Boleh tahan tak? Boleh masuk Akademi Fantasia ni no? Alright, okay, seterusnya. Nombor 4, punca penderhakaan kepada ibu bapa dan keluarga. Ni pasal apa ni? Duk jadi benda-benda yang tak baik ni. Bila kita sebut tentang adab tadi, cantik seronok dah. Tapi ada di kalangan manusia ni, dia derhaka kepada mak ayah. Punca sebab apa? Kita tengok yang pertama, kurang penghayatan agama dalam kehidupan. Nombor 1 yang jadi masalah ialah tak ada nilai agama dalam diri. Anak tak dapat menilai antara baik dengan buruk dari sudut agama. Agama suruh buat baik dengan mak ayah, tapi bila nilai agama tu tidak ada dalam diri seorang anak, maka dia rasa macam benda yang sepatutnya dia buat baik dengan mak ayah tu tak penting. Tak tahu pun kadang tu. Jadi nombor 1, agama perlu ada pada diri setiap anak supaya dapat dipraktikkan dan dapat diamalkan, terutama untuk berbuat baik dan beradab dengan ibu bapa dan ahli keluarga. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kurang menghayati pengajaran agama di sekolah. Ni main sekolah kira duk main. Ustazah ngajak, dia buat dono, buat tak tahu, leno pula dalam kelas kan. Allah SWT. Tak ada lah di sini yang dalam channel saat ni, tak ada lah. Negara-negara luar tu kadang macam tu. Dia pun masuk kelas, dia tak mau nak ngaji sangat, tambah-tambah ni buat agama kan, buat relax, buat dono kan. Padahal subjek agama ni antara yang penting, kita boleh amal dunia akhirat. Jadi bila tak ada penghayatan pengajaran agama, tak boleh nak amal apa-apa yang dipelajari, malah hanya belajar sekadar untuk lulus dalam periksa. Makan dalam. Makan dalam tu. Kita ni ngaji untuk periksa kadang tu kan. Amal jauh lah kan, telah lah, tak ada pun. Maka kita ubah kita punya niat dan juga hasrat kita. Belajar untuk kita amal, belajar untuk kita dapat pahala, belajar untuk kita kejar syurga gitu. Alright. Okay, seterusnya yang ketiga, terpengaruh. Ni punca belakang ni, terpengaruh dengan perlakuan rakan yang negatif, rakan yang tak baik, rakan yang membawa kita menuju ke neraka. Tu dia ayat dah, sakan dah. Tapi betul lah, bila rakan-rakan negatif ni, dia akan mempengaruhi kita supaya buat benda yang tak baik. Dia kata apa? Contoh, tidak menghormati dan tidak mendengar nasihat ibu bapa semata-mata hendak menjaga hati rakan. Ada orang ni
Ada. Jangan duk geling. Tak ada. Ada. Duk rasa rasa macam keluar apa, rakan ni lebih penting daripada mak ayah. Kan mak ayah kata jangan, tak payah. Kan kita kata kawan cik kata boleh. Kita pun apa lagi follow kawan, padahal benda tu memang tak boleh pun. Itu masalah dia. Jadi yang benda ni kita elakkan. Benda ni jangan ada langsung pada diri kita. Sama-sama kita dalami agama, sama-sama kita hayati mengaji di sekolah bab-bab agama ni, jangan duk pilih kawan yang negatif. Kawan dengan orang baik-baik, insya-Allah. Okey, amalan sikit. Jadikan pesanan Luqmanul Hakim sebagai panduan. Rujuk mana? Surah Luqman ayat 13 hingga 18. Allah sebut jangan pesanan Luqman kepada anak-anaknya, jangan sekutukan Allah, nombor satu. Jangan sekali kita sekutukan Allah. Yang kedua, tunaikan solat. Yang pertama, jangan sekutukan Allah. Yang kedua, tunaikan solat. Yang ketiga, buat baik kepada mak ayah. Ni nak jadi orang yang hebat, jadi orang yang terbaik ni. Luqman Al-Hakim ni dah pesan kepada kita, kita boleh buat, insya-Allah. Yang ketiga. Yang keempat, jangan kita sombong. Jangan kita duk belagak, jangan kita duk mendabit dada. Jalan buka akulah hebat, akulah power kan. Tak boleh. Okey. Jadi itu semua yang keempat tadi. Masuk pula yang kelima. Bila ditimpa musibah, ujian, Allah bagi trial kan, examination, ujian kepada kita, sabarnya banyak, insya-Allah. Di sebalik kesabaran kita, di sebalik ketabahan kita, sentiasa mengalir pahala buat kita. Dan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, buat benda baik, tinggal benda larang, dan sentiasa berpesan-pesan dengan kebaikan, dan sentiasa berpesan untuk meninggalkan perkara yang mungkar ini. Jadi sama-sama kita laksanakan pesanan Luqman Al-Hakim sebagai panduan dalam hidup kita. Khususnya bila dah jadi anak yang derhaka, Allahumma salli alaihi wasallam, akan berlaku perkara yang tidak baik kepada anak tersebut. Jadi akibat tidak beradab kepada ibu bapa, apa yang akan berlaku? Kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nabi sebut, la yadkhulul jannata aqun. La yadkhulul jannata aqun, tak masuk syurga. Riwayat An-Nasai, tak masuk syurga anak derhaka. Allahu akbar. Anak derhaka automatik tak ada langsung nama dalam syurga. Kalau tak masuk syurga, masuk mana agak-agak? Pintu sebelah lah. Na'udzubillah. Sebab itu anak-anak, jangan kita tempatkan diri kita dalam neraka yang ditempatkan ataupun disediakan kepada orang-orang yang derhaka kepada mak ayah. Jadi akibatnya kepada individu mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam supaya berbuat baik kepada ibu bapa dan keluarga, anggota keluarga. Sesungguhnya mereka yang derhaka kepada ibu bapa bererti melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Disisih dan dipinggirkan ibu bapa dan keluarga ni, sebab bila dah tak hormat mak ayah, bila dah tak berbakti kepada mak ayah, orang pun tak suka, mak ayah pun tak suka, benci, keluarga pun tak apa nak kenal. Jadi anak yang tidak menghormati ibu bapa dan keluarga ni akan dibenci. Jadi kita tahu lah benda tu, jangan kita duk buat. Gitu cerita dia. Berdosa besar, berderhaka kepada mak ayah ni, dan jika tidak bertaubat boleh membawa ke neraka. Na'udzubillah. Antara dosa yang tidak akan ditangguhkan balasannya di dunia, balasannya di dunia, ialah dosa berbuat jahat kepada mak ayah, dosa derhaka kepada mak ayah. Jadi bila kita derhaka kepada mak ayah, na'udzubillah, Allah takkan tangguh kepada sampai ke hari kiamat. Allah akan beri terus balasan itu di dunia ni lagi. Jadi sama-sama kita ambil pengajaran supaya kita tidak menggolongkan diri kita sebagai individu yang dimurkai Allah sebab tak ada redha mak ayah. Okey, kepada masyarakat apa yang berlaku? Tidak dihormati oleh masyarakat kerana dianggap tidak berakhlak. Orang akan pandang serong, budak ni budak tak baik. Budak ni budak cerai. Gitu. Anggota keluarga berpecah dan susah untuk mendapat pertolongan. Masing-masing
masing-masing tak apa nak saling tidak menghormati sama sendiri, maka akan berlaku pecahan. Bila perpecahan, nak minta tolong sana, minta tolong sini, orang dah tak percaya dah. Sebab masing-masing dah tak bersatu, maka susahlah dapat pertolongan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, susah untuk mendapat kawan yang baik. Kita pun tak baik, nak dapat kawan yang baik, jadi payahlah. Kita nak dapat kawan yang baik, kita dulu kena jadi baik. Boleh tahu tu, kerana orang yang baik tidak akan berkawan dengan kita, sebab kita tak baik. Mereka menjauhkan diri kerana tidak mahu terpengaruh dengan orang yang tidak berakhlak. Jadi orang yang tak baik ni akan dipulau, macam tu lah lebih kurang ayat dia, akan dipulau oleh orang-orang baik ni. Orang baik tak mau nak duduk dengan orang yang tak nak baik ni, sebab takut sekali jadi macam tu juga. Oleh kerana itu, kita nak duduk dengan orang baik, kita dulu kena jadi baik. Okey, seterusnya kepada negara, apa efek, kesan. Tidak maju kerana institusi kekeluargaan runtuh. Tu dia. Bila masing-masing tidak bersatu, maka negara tidak akan maju, negara akan mundur. Sebab apa? Nombor satu, benda yang paling asas untuk ditegakkan ialah institusi keluarga. Jadi bila institusi keluarga ni tak kukuh dan runtuh, maka negara juga akan turut mundur. Tidak aman dan makmur kerana rakyat tidak bersatu padu. Masing-masing buat hal sendiri, nafsi-nafsi, hang aku. Apa berlaku kat hang, lantak api. Apa berlaku kat aku, hang tolonglah ambil tahu. Banyak cantik, kita pun tak mau ambil tahu hai orang, nak suruh orang ambil tahu hai kita. Tu maksudnya, bila dah saling tidak bersatu, maka tak ada kemakmuran, negara jadi tidak aman. Berlaku pelbagai gejala sosial yang menyebabkan kerajaan terpaksa membelanjakan banyak wang, tenaga dan masa untuk pemulihan akhlak. Jadi duit itu terpaksa dilaburkan dengan begitu banyak untuk memulihkan akhlak anak-anak muda yang telah runtuh. Tidak ada hormat kepada mak ayah, tidak ada kasih sayang sesama adik-beradik. Jadi nak kena pulihkan balik tu, perlukan wang ringgit, perlukan masa, perlukan tenaga, banyak benda perlu dilaburkan. Jadi daripada kita laburkan kepada aspek pemulihan, jika lebih baik untuk kita berikan wang tersebut kepada anak-anak yatim, berikan wang tersebut kepada pembangunan negara dan pendidikan. Itu lebih baik. Tapi tak apa, insya-Allah sama-sama kita jaga di sudut akhlak kita, dan sama-sama kita tingkatkan ekonomi dan juga keamanan kemakmuran negara kita. Alright. Okey, wallahu alam. Terima kasih. Cepat ke? Rasa macam okey lah ni kan, lebih kurang setengah jam dah kita berada di alam maya. Okey, jadi sekian, terima kasih. Pelajaran 26, muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Jadi saya harapkan perkongsian kita pada kali ini membawa makna yang cukup hebat dalam diri kita dan memberikan kesimpulan bahawa kita perlu sentiasa beradab dengan mak ayah dan juga ahli keluarga kita, supaya dapat kita golong diri kita sebagai orang yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Secara langsung kita menjadi orang yang dikasihi Allah, dikasihi oleh Nabi dan dikasihi oleh semua manusia, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi dalam perjumpaan perkongsian seterusnya bersama Ustaz Rul Hisham Abidin. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe channel Ustaz. Kita jumpa lagi. Wallahu ta'ala alam. Tak minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.